Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pertemuan kita buat kali yang kedua tadabbur suratul Al-Qadar ini, kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah kerana kita dapat bertemu sekali lagi, yang mana pertemuan kita buat kali yang pertama pada minggu lepas pada hari yang sama, iaitu hari Rabu jam 10.45 pagi, kita telah pun membincangkan tentang pengenalan surah ataupun latar belakang suratul Qadar. Kita juga telah membincangkan tentang tema ataupun tujuan suratul Qadar, dan kita juga telah membincangkan segmentasi ringkas kandungan suratul Al-Qadar. Begitu juga pada minggu yang lalu, alhamdulillah, kita telah membincangkan tentang ayat yang pertama, yang mana ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawasanya Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Al-Qadar. Apabila kita sebut tentang malam Al-Qadar, tidak lain dan tidak bukan kita mesti mengkaitkan dengan penurunan Al-Quranul Karim. Kita juga telah menyebutkan pada minggu lepas apakah maksud penurunan Al-Quranul Karim. Penurunan Al-Quranul Karim pada malam Al-Qadar merujuk penurunan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu di Baitul Izzah. Begitu juga pada minggu yang lalu, pada siri yang lalu, pada minggu lepas kita telah membincangkan apakah makna perkataan Al-Qadar. Jadi kita akan memulakan pengisian kita pada pagi ini dengan mengulang sedikit tentang pengertian Al-Qadar. Pengertian malam kita tahu. Malam bermula daripada maghrib sehinggalah masuknya waktu subuh ataupun malam akan tamat apabila terbitnya fajar. Yang kita perlu bincangkan tentang kalimah Al-Qadar yang Allah sebutkan selepas perkataan malam. Jadi apa makna Al-Qadar? Okay. Makna Al-Qadar, jika kita melihat perkataan Al-Qadar di dalam Al-Quranul Karim, penggunaan perkataan Al-Qadar yang pertama membawa maksud kemuliaan dan keagungan. Itu makna Al-Qadar yang pertama, membawa maksud kemuliaan dan keagungan. Apakah justifikasi kita mengatakan perkataan Al-Qadar merujuk kepada kemuliaan dan keagungan? Yang pertama dari sudut komunikasi orang-orang Arab, apabila mereka nak memuji seseorang itu memiliki kemuliaan, keagungan, mereka akan mengatakan seseorang itu memiliki qadrin, zu qadrin. Bukan sahaja merujuk kepada komunikasi ataupun percakapan orang-orang Arab, tetapi kita melihat kepada Al-Quran itu sendiri ada menggunakan perkataan qadar dalam
surah-surah lain. Seperti mana dalam suratul Al-An'am ayat nombor 91, kita akan jumpa dalam ayat ini perkataan qadar digunakan oleh Allah. Wa ma qadaru dengan qadri. Dia perkataan qadar. Cuma bezanya perkataan qadar dalam suratul Al-An'am ayat 91 ini merujuk kepada makna mengagungkan dari sudut pengagungan. Berdasarkan maklumat yang ada pada ayat 1 surah Al-An'am ini, maka kita menggunakan ayat ini untuk meletakkan makna Al-Qadar yang pertama adalah kemuliaan dan keagungan. Itu makna yang pertama. Okay. InsyaAllah sebentar lagi kita akan tunjukkan bukti. Apakah bukti-bukti yang menunjukkan Al-Qadar itu adalah malam yang mulia dan malam yang agung? Okay. Kalau kita nak tengok pada bukti malam itu mulia dan agung, buktinya itu sebenarnya berada pada surah Al-Qadar itu sendiri. Okay. Apa bukti dia? Okay. Kita nak tengok bukti. Apa bukti yang menunjukkan malam Al-Qadar itu adalah malam yang mulia dan agung? Kita kemukakan 3 bukti. Ada 3 bukti, ada 3 ayat yang mewakili 3 bukti ini yang menunjukkan Al-Qadar itu maknanya adalah agung. Okay. Yang pertama, dari sudut penurunan Al-Quran itu sendiri. Ini pada ayat yang pertama. Ayat pertama jelas menunjukkan dalam banyak-banyak malam, malam itu dipilih untuk diturunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz sehingga ke langit dunia. Allah tidak memilih malam yang lain, tetapi dipilih satu malam di bulan Ramadan yang malam itu dikaitkan dengan Al-Qadar. Bukti yang kedua, malam Al-Qadar itu adalah malam yang mulia dirujuk dari sudut penggunaan kata tanya ataupun penggunaan kata tanya dipanggil al-istifhamu. Okay. Dalam ayat yang kedua, Allah ada bertanya kepada kita, tentang malam Al-Qadar itu macam mana kita dapat tahu. Maksudnya, tahu ke kita tentang malam Al-Qadar itu? Seperti ayat, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Dan apakah engkau mengetahui malam Al-Qadar itu? Okay, ini adalah persoalan. Apakah engkau mengetahui apa itu malam Al-Qadar? Allah bertanya. Okey, apakah fungsi pertanyaan ini kepada kita? Okey, jadi kita kena tengok kepada ayat yang kedua dulu. Kita nak tengok dia punya penerangan dia. Saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor saya. Tuan-tuan buka ayat yang kedua sekejap. Okey, sebelum tu tuan-tuan boleh dengar tak? Tuan jelas ya suara saya boleh dengar dengan baik kan? Jelas. Alhamdulillah, syukur. Ingat mana dah ni orangnya. Okey, ada. Kejap ada pula ulasan ayat kedua ni sekejap. Okey, ayat kedua. Okey, semua nota dapat tak? Tuan-tuan ada dapat nota? Ada lagi yang tak dapat nota? Kalau tak dapat nota nanti tolong maklumkan. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita beri nota nanti. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Muka surat nombor 12. Okey, muka surat nombor 12. Okey.
Sekarang kita nak membincangkan ayat yang kedua, yang mana ayat kedua suratul Qadar ini Allah datangkan dalam bentuk Allah bertanya kepada kita tentang malam Al-Qadar. Kenapa Allah bertanya? Apa sebenarnya hikmah di sebalik pertanyaan tersebut? Okey, kalau kita rujuk muka surat nombor 12, tafsiran dan huraian ayat nombor 2, penggunaan kata tanya di sini. Okay. Kata para ulama, Allah bertanya pada ayat yang kedua ini adalah untuk menunjukkan apa? Betapa besarnya. Dia panggil istilah tafkhim dan juga ta'zim. Okay. Kata tanya berfungsi untuk dua benda. Dia berfungsi kepada dua perkara. Yang pertama untuk mentafkhimkan. Dan yang kedua untuk menta'zimkan. Apa itu mentafkhim dan menta'zim? Untuk menggambarkan betapa besarnya dan betapa agungnya. Sebab tu Allah bertanya kepada kita pada ayat yang kedua. Kalau kita rujuk dalam salah satu rujukan kitab tafsir, dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan pertanyaan ini adalah untuk mengagungkan dan meninggikan kedudukan malam tersebut. Sebab itu Allah bertanya kepada kita. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan pernah mengikuti pembelajaran tentang suratul Al-Qari'ah contoh. Okay, kalau kita pernah belajar suratul Qari'ah, Allah pernah menggunakan kaedah yang sama. Allah bertanya tentang Al-Qari'ah. Dalam suratul Qadar, Allah bertanya tentang malam Al-Qadar. Dalam suratul Qari'ah, Allah pernah bertanya tentang Al-Qari'ah. Okay, kita ambil contoh. Kalau waktu kita baca suratul Qari'ah, okay, suratul Qari'ah ni dia adalah surah yang ke 102 suratul Al-Qari'ah. Ya, surah yang ke 101, ya, muka surat nombor 600 dalam Quran. Allah pernah bertanya kepada Allah Ta'ala pernah menggunakan kaedah bertanya. Allah kata apa? Wa ma adraka mal qari'ah. Sama tak macam ayat 2 Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah pernah bertanya, wa ma adraka mal qari'ah. Sebenarnya sama je fungsi dia. Kalau dekat ayat yang kedua, Allah bertanya tentang malam Al-Qadar, fungsi pertanyaan itu untuk membesarkan malam itu dan mengagungkan malam itu, maka pada suratul Qari'ah ayat yang ketiga, Allah bertanya untuk membesarkan Al-Qari'ah dan mengagungkan Al-Qari'ah. Ini adalah konsep pertanyaan pada ayat yang kedua. Okey, berdasarkan kepada fungsi pertanyaan ini, maka kita letakkan apa makna Al-Qadar itu. Kita kata malam yang mulia dan malam yang agung. Apa buktinya? Buktinya kita telah kata yang kedua, bukti malam tu agung, digunakan kata tanya. Okey, bukti yang ketiga yang menunjukkan malam itu adalah malam yang agung, kita boleh rujuk pada ayat yang ketiga. Yang kita mengetahui ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita bahawasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayatnya berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
rain. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada malam selain malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu sahaja lebih baik daripada 1000 bulan. Menunjukkan kepada kita bahawa Al-Qadar itu merupakan malam yang mulia dan malam yang agung. Buktinya, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Merujuk kepada apa 1000 bulan tu? Lebih baik tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada amal-amal pahala yang Allah nak beri pada malam itu. Kalau kita tengok terus ayat nombor 3. Terus kita masuk, kita tengok ayat nombor 3. Okay, penjelasan dia tentang ayat nombor 3. Okay, cuba lihat muka surat nombor 21. Muka surat nombor 21. Okay, kita jumpa ayat yang ketiga yang telah kita jelaskan tadi. Okey. Ayat nombor 3 ini kita boleh gunakan ia sebagai menjawab pertanyaan yang pernah Allah tanya sebelum ini. Kan ayat nombor 2 Allah bertanya, tahukah engkau apakah malam Al-Qadar itu? Jadi pertanyaan itu untuk menunjukkan betapa besar dan mulianya malam itu. Tapi Allah tidak menyebutkan antara buktinya apa. Maka Allah menyebutkan pada ayat yang ketiga, yang mana ayat ketiga ni juga merupakan jawapan untuk pertanyaan ayat sebelum ini. Okey, apa dia punya jawapan dia? Jawapan dia, malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ni salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baghawi, beliau rahimahullah menyatakan dalam kitab Ma'alimut Tanzil, dia kata para ahli tafsir berkata maksud lebih baik di situ merujuk kepada amal salih yang dikerjakan pada malam Al-Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Al-Qadar. Macam malam ni, bukan malam Al-Qadar. Lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan. Kita pun tahu berapa kiraan 1000 bulan. Okey, mengambil menunjukkan berapa tahun kalau 1000 bulan. 1000 bulan merujuk kepada berapa tahun? Kalau setahun ada 12 bulan, kalau 1000 bulan merujukkan berapa tahun? 83 tahun lebih. Berapa? 83 tahun lebih. 83 tahun. Ya, 83 tahun lebih lah. Maksud dia, amal yang kita buat pada malam itu menyamai 8, seolah-olah kita buat amal itu selama 83 tahun. Okay, itu membuktikan bahawasanya malam tu memanglah malam yang agung dan malam yang mulia. Okay. Berdasarkan ayat 3 ni, kita letakkan dia di bawah perincian yang tadi. Yang kat sinilah yang saya telah sebutkan tadi pada tuan-tuan. Kita kena rujuk satu, nota ni kena dibaca satu persatu dekat sini. Okey. Jadi kita dah selesai 3 ayat. Nanti saya akan ulang balik untuk tadabbur ayat tu. Kita akan menghalusi balik setiap ayat tu, tapi kita gunakan ayat itu untuk melengkapkan yang mana ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga ni
untuk melengkapkan bukti yang menunjukkan kepada pengertian Al-Qadar itu adalah mulia dan agung. Okey. Maksudnya mula-mula kita nak bincang apa itu Al-Qadar. Okey, kita kata Al-Qadar itu mulia dan agung. Okey. Apa bukti malam tu mulia dan agung? Kita menggunakan ayat 1, kita menggunakan ayat 2 dan kita gunakan ayat 3. Sekarang kita nak bincang pula. Al-Qadar itu selain makna dia adalah mulia dan agung, Al-Qadar itu yang kedua bermakna sempit. Al-Qadar, perkataan Al-Qadar dia bermakna sempit. Apa justifikasi kita mengatakan Al-Qadar itu adalah sempit? Maknanya malam Al-Qadar adalah malam yang sempit. Bagaimana kita boleh kata sempit? Okey, cara dia justifikasinya, okey, kena buka pada nota itu, lihat pada muka surat nombor 15. Okey, tengok muka surat nombor 15 pada tajuk pengertian kedua Al-Qadar. Maknanya adalah kesempitan, sempit. Okey. Bagaimana kita katakan perkataan Al-Qadar itu sempit? Kerana dalam surah At-Talaq ayat 7, semua orang sedia maklum At-Talaq itu surah tentang apa? Surah tentang hukum hakam penceraian. Dalam ayat ke-7, Allah ada guna perkataan qadar. Kita akan jumpa dekat ayat. Kita jumpa perkataan qudira. Qudira. Qudir. Dekat sama tak perkataan qaf dan ra? Sama. Okay. Tapi perkataan qadar dekat sini yang dibariskan dengan bacaan qudira, maksud dia apa? Kita kena baca keseluruhan dia. Baru kita akan tahu apa maksud qudir dekat sini. Allah menyatakan liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah mengatakan hendaklah orang yang mampu, orang yang mampu ni orang yang sa'ah, memberikan nafkah menurut kemampuannya. Waman, dan sesiapa qudira alaih, yang disempitkan oleh Allah rezekinya. Jadi qudir dekat sini berkaitan dengan disempitkan. Apa? Disempitkan rezekinya. Maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi dekat sini kita jumpa perkataan qadar digunakan oleh Allah dalam isu membayar nafkah kepada isteri yang diceraikan. Tapi di sini qadar di sini dibariskan dengan bacaan qudir, menunjukkan disempitkan rezeki. Jadi boleh tak kalau kita menggunakan perkataan qudira, disempitkan, untuk kita mengartikan qadar itu adalah makna sempit? Jawapannya boleh. Boleh digunakan perkataan qudir di sini disempitkan, dipakaikan kepada makna al-qadar sebab ejaan dia sama. Okey, itu justifikasinya kita mengatakan malam al-qadar itu adalah malam yang sempit. Apa bukti? Kita dah bagi justifikasi. Yang kedua, kita berikan bukti bahawa malam tu sempit. Okey, tengok pada nota buku surat nombor 15. Okey, kita sebutkan bukti dia. Apa bukti yang menunjukkan malam itu adalah malam yang sempit? Ada dua bukti.
Kedua-dua bukti ini kita ambil daripada ayat Quran dan bukan ayat Quran lah. Okey, ada dua bukti malam tu sempit. Bukti yang pertama berdasarkan ini adalah ayat 4. Ini adalah ayat 4. Ayat 4 menjadi bukti bahawasanya malam Al-Qadar itu adalah malam yang sempit. Kenapa? Kerana pada ayat 4 kita diberitahu oleh Allah malam itu turun para malaikat ke bumi bersama dengan Jibril alaihi salam. Okay. Bukti bahawa malam tu adalah malam yang sempit kerana malam tu para malaikat dan Jibril akan turun ke muka bumi. Okay. Kita tengok ayat Quran dia. Okay. Turunnya al-malaikah ke bumi telah menyebabkan bumi menjadi sempit dan sesak. Bagaimana kita boleh katakan malaikat kalau dia turun bumi jadi sempit dan sesak? Okay, kita tengok dulu ayat dia, memang kita jumpalah. Perkataan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Okey, kalau kita baca terjemahan memang dikatakan pada malam itu para malaikat dan Jibril turun. Okey, kenapa jadi sempit? Okey, pertama kita kena tahu jumlah malaikat dulu. Perkataan malaikah sudah menunjukkan bilangan banyak. Malaikah menunjukkan bilangan banyak. Lepas kita kata para malaikat. Banyak. Okey. Berapa banyak? Tengok pada nota itu, kita tengok. Berapa banyak? Okey. Berapa banyak? Kita lihat dulu pada ayat ini. Tengok dulu kepada hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Okay, kita nak dapatkan penjelasan lagi. Oh, malam Al-Qadar tu malam yang akan bersama dengan kita adalah para malaikat. Maknanya malaikat tu ramai kan? Ramai. Macam mana kita kata ramai? Sebab perkataan malaikah itu sudah menunjukkan bilangan banyak. Kalau malaikat tu satu, Allah tak guna malaikah, tapi Allah akan guna malakun. Malakun. Ingat ya, kalau Allah guna malakun, dia merujuk kepada satu malaikat. Tapi kalau Allah guna malaikah, dia menunjukkan lebih daripada dua. Maknanya ramai malaikat. Okey. Berapa ramai malaikat setakat yang kita tahu? Yang kita belajar, malaikat ni ada 10. Contoh kita belajar kan, hafal nama 10 malaikat. Tetapi sebenar-benarnya malaikat tu bukan 10 saja. Okay. Kita lihat dahulu hadis yang dinukilkan yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Sesungguhnya para malaikat yang turun ke bumi pada malam itu, malam apa? Malam Al-Qadar itu lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Ada berapa jumlah batu-batu kecil-kecil yang ada kat muka bumi ni? Kita pun tak tahu nak kira berapa. Tetapi malaikat tu dia turun lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Ini hadis riwayat Ibnu Huzaimah daripada kata-kata Abu Hurairah. Okay. Nak yakin lagi, nak mengukuhkan lagi bahawa malaikat tu punya ramai turun, maka kita kena tengok jumlah malaikat itu. Berapa jumlah malaikat
Okey. Dalam surah Al-Muddathir ayat 31, Allah mengatakan malaikat tu wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tiada yang mengetahui bilangan tentera. Tentera dekat sini merujuk kepada gelaran nama lain bagi perkataan malaikah. Kadang-kadang Allah guna nama tentera. Junudun, Allah kata berapa ramai dia. Tentera itu Allah saja yang tahu. Allah kata tak ada siapa yang tahu berapa bilangan tentera Tuhan. Kita tengok pula hadis lain. Nak tahu ramainya malaikat ni, kita tengok hadis ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, hadis riwayat Bukhari. Kalau kita baca hadis ni, kita akan mengetahui ramai malaikat. Seperti mana kisah Nabi pernah naik ke Baitul Ma'mur ni pada langit ke-7. Nabi tanya kepada Jibril, apa itu? Jibril kata itu adalah Baitul Ma'mur. Dekat Baitul Ma'mur ni, Kaabah yang ada pada langit ke-7 ini, setiap hari, nampak? Setiap hari terdapat 70,000 malaikat mengerjakan salat di dalamnya. Apabila mereka keluar dari tempat itu, mereka tidak akan kembali lagi, lalu datang kumpulan yang lain selepas mereka. Semalam ada tak 70,000 malaikat yang datang ke Baitul Ma'mur? Iya. Hari ini 70,000. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Bukan 70,000 yang dah pernah datang. Tak. Maka hadis Nabi kata apa? Nabi kata, "Idza kharuju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim." Apabila mereka telah keluar dari tempat itu, dah lepas solat, dah lepas mereka mengerjakan solat di Baitul Ma'mur, mereka keluar, maka mereka tak akan kembali lagi, datang kumpulan lain pula. So agak-agak berapa ribu dah malaikat yang dapat kita kira. Kalau setiap hari yang datang ke Baitul, itu baru datang ke Baitul Ma'mur, 70,000. Sebelum Allah ciptakan kita, sudah ada siapa? Sudah ada malaikat. So dunia ni dah berapa ribu tahun. Kalau kita kira pula sebelum Allah ciptakan kita, sudah Allah Ta'ala sudah ciptakan malaikat. So kita tak terkira berapa jumlah malaikat kan. Nak tahu lagi malaikat tu berapa ramai, kita baca hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW menceritakan tentang Nabi pernah dengar langit itu berbunyi. Langit ini bertasbih. Rasulullah SAW ada kala Allah Ta'ala beri kepada dia boleh mendengar apa manusia lain tak boleh dengar. Nabi SAW ada kala dia dapat melihat apa orang lain tidak dapat melihatnya. Tengok apa Nabi kata kepada tentang langit. Langit ni Nabi kata ma fiha mawdi'u arba'i asabi'. Tidak ada tempat seluas 4 jari tangan, melainkan di tempat 4 jari itu terdapat malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, berapa jumlah jari kita perlukan untuk mencukupkan langit pertama? Berapa tangan yang kita perlu? Kalau tangan kita ada 5 jari, kan, campur dengan jari kanan, jari kiri, kita ada 10 jari. Bayangkan, langit kalau kita letak 4 jari kita, okey, dekat jarak 4 jari itulah adanya malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Bayangkan berapa jumlah jari yang kita perlukan bagi memenuhi langit pertama. Berapa jari lagi kita perlu nak memenuhkan langit yang kedua lebih besar pada langit pertama. Berapa jari manusia lagi yang kita perlu untuk letakkan memenuhi langit yang ketiga yang lebih besar pada langit yang kedua. Maknanya tidak ada jarak 4 jari. Malaikat kat situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. So agak-agak berapa ramai malaikat Allah Azza wa Jalla.
kita pun tak dapat nak bayangkan berapa ramai. Kita yang tak dapat bayangkan berapa ramai itu, mereka akan turun waktu bila? Mereka akan turun pada malam Al-Qadar. Oh, patutlah malam tu jadi sempit dan sesak sebab para malaikat akan turun. Okay. Bukan sekadar malaikat yang lain tu akan turun, bahkan kalau Jibril seorang saja yang turun, apa jadi kat muka bumi? Mana kita tahu Jibril yang turun? Okey, dekat sini. Okey, dekat ayat ni kita jumpa perkataan ruh. Ruh. Nama lain bagi Jibril alaihi salam, dia ada banyak nama. Kadang-kadang memang disebut Jibril. Kadang-kadang Allah panggil dia dengan nama Ar-Ruh. Kadang-kadang Allah panggil dia dengan nama Ruhul Qudus. Kadang-kadang dipanggil dengan nama Ruh Al-Amin. Jadi ruh dalam ayat ini adalah merujuk kepada malaikat. Merujuk kepada malaikat Jibril. Okey, nak tahu kalau Jibril turunlah pada malam Al-Qadar tu, apa jadi dengan muka bumi? Jadi kita kena tengok sifat fizikal Jibril. Tengok Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, Jibril itu sifat dia apa? Nabi kata, ra'aituhu, aku telah melihat Jibril munhabitan minas sama, turun daripada langit, saddan 'idhamu khalqihi ma bainas sama'i wal ardi, besar tubuhnya memenuhi antara langit dan bumi. Tengok tuan-tuan, kalau Jibril seorang saja yang turun, penuh langit dan bumi. Tuan-tuan. Tapi bukan sekadar Jibril yang turun, malaikat-malaikat pun dia turun. Kenapa dia turun? Kita dah tahu kenapa dia turun, kerana malam itu merupakan malam yang sangat agung. Setiap tahun, satu malam, malaikat itu akan turun dengan Jibril. Dia buat apa? Nanti kita akan bincangkan pada ayat yang keempat waktu kita tadabbur ayat. Okay, kita lihat apa lagi hadis Nabi tentang Jibril. Nabi SAW mengatakan, seperti mana yang dinukilkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, Nabi telah melihat Jibril alaihi salam dalam keadaan memiliki 600 sayap. Bayangkan tuan-tuan, dia ada 600 sayap yang setiap sayap itu menutupi ufuk. Dia kata, kullu janahin minha qad saddal ufuk. 600 sayap yang menutupi ufuk. Setiap dari setiap sayapnya berguguran mutiara dan permata yang berwarna-warni yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini berdasarkan hadis ini jelas kepada kita bahawa malam Al-Qadar ini merupakan malam yang apa? Kita sebut tadi merupakan malam yang sempit dan sesak. Dengan apa? Sempit dan sesak dengan para malaikat. Sebab tu kita katakan pengertian Al-Qadar yang kedua adalah sempit. Okay. Malam yang sempit. Sempit dengan siapa? Buktinya sempit dengan para malaikat. Okey. Bukti yang kedua, malam tu malam yang kita jadi sempit. Kita tengok ulasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukti yang kedua malam tu sempit bukan hanya pada kisah malaikat yang akan turun, tetapi kita tidak dapat jawapan pasti malam tu sebenarnya malam yang keberapa di bulan Ramadan yang telah menyebabkan kita menjadi sempit.
Sempit tu maksudnya kita duk fikir, malam keberapa ni malam Al-Qadar ni? Kan malam keberapa kita menjadi sesak, kita sempit duk memikirkan tentang malam yang keberapa. Orang beriman dia mencari. Itu alasan, itu adalah bukti yang kedua yang menunjukkan bahawa malam itu sempit. Tapi bukti yang kedua ni dia hanyalah pada pendapat sahaja. Tapi yang kita kuatkan dengan ayat yang keempat tentang malaikah. Okay. Jadi kita nak teruskan pengertian Al-Qadar yang ketiga. Pengertian Al-Qadar yang ketiga adalah berkaitan dengan taqdir. Okay, berkaitan dengan taqdir. Okay. Macam mana kita boleh kata malam Al-Qadar itu malam yang ada kaitan dengan takdir? Macam mana kita boleh kata begitu? Okay, apa justifikasinya? Okay, justifikasinya, okay, kita kena tengok dalam surah ni. Okay, nampak tak tajuk jap? Muka surat apa tu? Muka surat 19. Okay, jumpa tak suratul Dukhan ayat 3 dan 4. Ini ayat yang kita kena bincangkan. Okay, apa kaitan dengan malam Al-Qadar? Ada kaitan dengan malam Al-Qadar. Okay. Dalam suratul Dukhan ayat 3 ayat 4 ada kaitan dengan Al-Qadar. Kat mana kaitan ni? Cuba baca ayat ni. Ayat nombor 3 ni. Dekat mana ada kaitan? Allah katakan inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sama tak macam ayat pertama? Kalau kita baca surah Al-Qadar, cuma bezanya kat mana? Mubarakah. Kalau kita baca dekat surah Al-Qadar kan, bezanya hanya dekat sini je. Nanti sama. Inna anzalnahu fi lailatin. Sama macam surah Al-Qadar. Cuma beza Al-Qadar, dia ada fi lailatil qadr. Dia ada perkataan qadr. Tapi dekat sini perkataan mubarakah. Sama ke? Ya. Sebenarnya ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ini merujuk, menceritakan tentang malam yang sama seperti inna anzalnahu fi lailatil qadr. Okey, dah jelas? Kan buktikan surat Dukhan memang merujuk juga kepada suratul Qadar ayat yang pertama. Okey, tapi kita kena bacalah keseluruhan ayat ni. Allah kata inna kunna munzirin. Okey, Allah kata sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam yang berkat. So malam yang berkat tu malam apa? Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar juga dipanggil malam Lailatul Mubarakah. So nanti dalam bulan puasa, kalau kita nak gerakkan anak kita untuk i'tikaf ke, solat malam, kita nak buat solat malam, kan, kalau kita nak kata malam Al-Qadar malam ni, kita boleh tukar perkataan malam yang penuh berkat. Okey. Lailatul Qadar sama dengan perkataan Lailatul Mubarakah. Sama je. Malam Al-Qadar sama dengan malam yang berkat. Okay. Jadi waktu surah Ad-Dukhan ini Allah kata kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang berkat kerana sesungguhnya kamilah yang akan memberikan peringatan. Okay. Kemudian kita kena baca ayat nombor 4. Ayat nombor 4 ni
Allah terangkan lagi malam tu, selain daripada Allah turunkan Al-Quran, apa lagi jadi pada malam tu? Allah kata, fiha, pada malam yang berkat itu, yufaraku kullu amrin hakim. Yufraku, maksud dia apa? Dijelaskan. Okey. Kullu amrin, setiap perkara, hakimin, yang mengandungi hikmah. Okey. Kullu amrin maksudnya setiap perkara. Hakimin, yang mengandungi hikmah. Okey. Jadi kita kena cari jawapan. Apa makna tiap perkara yang mengandungi, tiap perkara tu mengandungi hikmah? Bila tiap perkara mengandungi hikmah itu, Allah jelaskan pada malam Al-Qadar itu setiap perkara yang mengandungi hikmah. Jadi kita kena bincangkan pada petang pula. Pada pagi ini, apa dia yang dimaksudkan tiap perkara yang mengandungi hikmah? Dapatkan maklumat ni dulu. Okay, kita tengok dulu ayat dekat sini. Apa maksud dia? Okey, cuba muka surat nombor 20, kita nak tengok tafsiran setiap perkara yang mengandungi hikmah tu apa? Apa dia sebenarnya? Tiap perkara tu apa? Okey, jadi kita kena rujuk apa kata pakar dalam ayat ini. Okey, kita tengok apa kata Ibnu Kathir. Saya bawa dulu pendapat Ibnu Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir. Dia kata ayat 4 ni cerita tentang malam Al-Qadar. Okey, saya tunjukkan guna ni. Sekejap ya. Okey, spotlight. Okey, Allah kata ayat keempat ni pasal malam Al-Qadar. Okey. Allah dia memperincikan dari lauh mahfuz menjadi beberapa buku mengenai pelbagai urusan selama 1 tahun. Dan apa yang akan terjadi pada tahun itu, seperti ajal, rezeki, dan apa yang akan terjadi pada akhir tahun ini. Okay, maksudnya kata Al-Hafiz Ibnu Kathir, kata Ibnu Kathir, Allah nak jelaskan tiap-tiap perkara yang mengandung hikmah tu sebenarnya adalah tentang apa? Tentang ajal, tentang rezeki. Sebenarnya ajal rezeki tu pasal apa? Pasal takdir. Okay, maksudnya takdir kita pada malam Al-Qadar itu akan diperincikan. Kepada siapa? Kepada para malaikah. Okey, takdir itu berada di mana? Takdir itu dia berada di lauh mahfuz. Kita telah jelaskan pada minggu lepas apa itu lauh mahfuz. Setiap ketetapan Allah, takdir, ketentuan, Allah telah tuliskan ia berada di mahfuz. Yang mahfuz itu berada di lauh. Yang lauh itu mahfuz, dia terpelihara. Allah je yang tahu dengan detail takdir kita selama 60 tahun, 70 tahun. Takdir kita sudah tertulis. Dia telah ditulis oleh qalam, oleh pena, sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun dalam hadis. Maksudnya sebelum Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah telah tulis takdir kita 50,000 tahun sebelum cipta langit dan bumi, yang takdir itu diletakkan berada di lauh mahfuz. Okay. Maka untuk menjalankan takdir itu, macam ajal, rezeki, sakit, sihat, mestilah di kalangan para malaikat.
Jadi malaikat tugasnya menjalankan takdir-takdir Allah. Nah, nak 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 turun hujan berapa lebat tahun ni contoh. Banjir bila lagi berapa kali akan berlaku. Apa wabak yang nak datang. Apa-apa semua takdir itu berada di Lauh Mahfuz. Jadi untuk menjalankan takdir itu Allah akan mewahyukan kepada para malaikat untuk menjalankan takdir itu selama 1 tahun. 1 tahun itu bermaksud daripada tahun malam Al-Qadar 1443 Hijrah sampailah takdir pada Ramadan malam Al-Qadar 1444 Hijrah selama 1 tahun. Malam Al-Qadar tahun depan, tahun 2023, rincikan lagi takdir untuk 1 tahun yang berikutnya. Begitulah setiap kali berlakunya malam Al-Qadar. Okay. Oleh kerana itu, okay, kita tengok apa makna, kita tengok dulu tafsiran lain. Kau kata, oh ini Ibnu Katsir yang kata. Kita tengok tafsir lain. Okay, kita lihat apa kata Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Okay, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti ni, nama tafsir dia adalah ni, dekat nota kaki tu ada. Dia sebut tafsir dia, nama tafsirnya Adwa Al-Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Okey, Ibnu Katsir kata, Al-Imam Asy-Syanqiti kata, dia nak jelaskan ayat ni, ayat 4 surah Ad-Dukhan. Okey, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap malam Al-Qadar setiap tahun dia akan menjelaskan itulah perkataan yufraqu tadi, menjelaskan kepada siapa? Kepada para malaikat, dan menuliskan untuk mereka secara terperinci dan jelas tentang semua yang terjadi pada tahun itu. Tahun tu maksudnya bermula Al-Qadar pada tahun itu sehingga malam Al-Qadar yang akan datang. Pada malam itu akan dijelaskan kepada para malaikat ajal orang tu macam mana, rezekinya, kemiskinan dia, kekayaan dia, kesuburan, kesihatan, kesakitan, peperangan, gempa dan semua yang terjadi pada malam Al-Qadar. Jadi takdir kita yang hari ini dengan semalam, dengan besok merupakan takdir yang telah Allah perincikan pada malam Al-Qadar tahun lepas. Yang kita kena PKP tahun lepas tu, yang tak boleh kita berada dalam tak boleh solat tarawih pada tahun lepas tu, malam Al-Qadar tahun lepas tu takdir kita yang hari ini punya. Yang kita ketahui apa yang berlaku hari ini, esok apa, minggu depan apa, yang telah Allah perincikan pada malam Al-Qadar yang tahun lepas. Jadi dia punya tamat dia tu pada malam Al-Qadar yang tahun ini. Malam Al-Qadar yang akan datang ni bagi pula untuk takdir berjalan untuk tahun Ramadan tahun ini sampai tahun depan. Okey. Nak jelas lagi, kita tengok apa kata Imam Sa'di. Imam Sa'di adalah ulama tafsir. Kitab dia tu kena tengok kat atas kaki dia, nama kitab dia adalah Tafsirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamul Mannan. Okey. Beliau kata apa? Beliau kata disebutkan malam Al-Qadar kerana agungnya malam itu dan keutamaan sisi Allah, kerana apa? Pada malam itu Allah Ta'ala menentukan ajal, rezeki dan ketentuan takdir selama 1 tahun. Menentukan tu bukan maksud baru nak tentukan. Sebenarnya perkataan yang lebih tepat adalah memperincikan, memberitahu, memperincikan, menerangkan. Sebab takdir itu dia sudah ada. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wabah Zuhaili, beliau mengatakan malam itu Allah mentakdirkan kehendaknya untuk 1 tahun ke depan. Berapa kitab kita bawa ulasan tentang ayat yang tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah. Tiap-tiap perkara itu apa? Adalah takdir. Okey, letak kat sini dulu tentang takdir. Okey.
Apa makna mengandungi hikmah? Apa makna mengandungi hikmah? Apa makna hakimin? Mengandungi hikmah. Maknanya takdir kita tu, ia adalah dari Allah. Ketentuan Allah yang mengandungi hikmah. Apa makna mengandungi hikmah? Okay, kita lihat nota muka surat nombor 20. Okey. Okey, apa maksud hikmah? Okey, muka surat nombor 19. Okey, apa maksud hikmah? Hakimin. Yang mengandungi hikmah tu apa? Ada dua kata para ulama. Nombor satu, mengandungi hikmah memang dia ada hikmah. Maksudnya apa saja yang Allah tentukan pasti ada kebaikan dekat kita. Tak ada takdir kita yang Allah tentukan dia tidak ada hikmah. Semua ada hikmah. Itu maksud yang pertama. Maksud hikmah yang kedua adalah takdir itu dia tiada perubahan atau digantikan. Okey. Kita tengok dua-dua makna ni. Okey, kita tengok apa makna hikmah. Okey, apa maksud hakim dekat sini? Kita kata hakim kat sini maknanya hikmatin balighatin, memiliki hikmah yang besar. Kenapa kita kata semua takdir Allah ada hikmah yang besar? Kerana semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi jenis-jenis hikmah yang jelas. Apa maksud hikmah? Hikmah tu maknanya wad'ul umuri fi mawadi'iha wa iqa'uha fi mawaqi'iha. Okey, maklumat ni saya ambil sebenarnya dalam tafsir Adwaul Bayan. Okey, kita tengok apa maksud hikmah. Jadi kalau orang tanya hikmah tu apa? Hikmah ni lah maksud dia meletakkan segala sesuatu di tempatnya dan menempatkannya pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menempatkannya memang pada tempatnya. Hikmah. Tepat. Sesuai. Apa lagi kita nak guna? Ayat bahasa kita hikmah. Mana tepat, sesuai. Macam itulah. Okay. Itu maksud takdir yang mengandung hikmah. Makna yang kedua hakim adalah muhkam. Muhkam tu apa? Tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian. Kalau Allah kata orang tu mati, matilah dia. Takkan dia berubah. Kalau Allah kata dia tak mati lagi, tak matilah dia. Walaupun seteruk mana dia accident contoh. Allah kata tak mati. Sebab apa? Sebab takdir itu dia mengandungi hikmah, dia hakim. Hakim maksud kedua apa? Tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian. Kalau Allah kata ubatlah macam mana pun. Kalau Allah kata dia tetap mati dia. Sebab apa? Takdir itu dia muhkam dan berubah. Okey. Berdasarkan maklumat ni, kita jelaslah tentang apa maksud amrin hakim kat sini. Kita dah jelas dah apa maksud amrin hakim. Tiap-tiap perkara dah jelas, maksudnya takdir, mengandungi hikmah pun kita dah jelas. Okey, apa maksud dijelaskan? Kita nak ambil maksud apa maksud dijelaskan. Okey, apa maksud yufraqu? Okey, yufraqu kita terjemahkan dia dijelaskan ataupun yufsalu wa yubayyanu, diperincikan ataupun dia diterangkan. Sama je kan? Dijelaskan, diperincikan, diterangkan. Kepada siapa? Kepada malaikat. Maka berdasarkan ayat ketiga ni memang jelas menunjukkan malam Al-Qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat tu. Malam yang sama tu juga Allah buat apa? Yufraku kullu amrin hakim. Dijelaskan, diperincikan, diterangkan tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah.
Jadi dikaitkan dengan dijelaskan pasal takdir itulah menjelaskan maksud ayat ini. Ayat ni. Okay, kejap ya. Okey. Okay. Setakat ni tuan-tuan boleh ikuti. Tuan-tuan boleh faham. Perlu saya mengulang penerangan di mana? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Jelas Ustaz. Yang lain-lain macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikuti tak? Kalau tak jelas bagi tahu. Supaya saya boleh buat pengulangan, nak minta saya ulang dekat mana, nak saya terang kat mana, tolong bagi tahu. Okey. Secara tidak langsung, okey, terima kasih kepada yang memberikan jawapan. Okey, secara tak langsung, kita dapat mengetahui penerangan ayat nombor 4. Okey, sebab apa? Sebab ayat nombor 4 kan Allah ada gunakan perkataan apa? Perkataan min kulli amr. Kan ayat 4 Allah kata pada malam tu para malaikat nurul akan turun dengan izin Rabbnya. Turun dengan izin Rabbnya untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Min kulli amr. Min kulli amr. Untuk mengatur segala urusan. Mengatur urusan apa? Malaikat tu turun. Jadi kita dapatlah dekat sini urusan dia apa. Kita dah belajar tadi urusannya antaranya kita baca dekat buku surat ni. Buku surat nombor 25. Nanti kita akan pergi pada satu ayat ke satu ayat juga, tapi kita terus pergi kepada ayat 4 kerana ada kaitan dengan takdir yang Allah jelaskan kepada malaikat tadi. Jadi apa maksud ayat yang kata dalam suratul Qadar ayat nombor 4 min kulli amr? Okay, kata Al-Imam Qurtubi mengaturkan segala urusan ayat 4 tu menurut taksiran Qurtubi adalah dengan membawa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk 1 tahun ke hadapan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maknanya ulasan Qurtubi ini sebenarnya ada berkaitan tak dengan ayat 4 surah Ad-Dukhan tadi? Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir lain, saya bawa 2-3 tafsir supaya mengukuhkan penjelasan apa maksud malaikat tu turun, Jibril tu turun untuk mengatur segala urusan. Dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan, yakni segala urusan yang diputuskan oleh Allah pada tahun itu hingga tahun yang berikutnya. Kita pun akan dapat jawapan, oh ni pasal takdir tadi ni. Kata Dr. Wabah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, para malaikat dan Jibril turun dari langit ke bumi dengan membawa semua perkara dan semua perkara telah ditakdirkan pada malam tersebut. Sama seperti mana ulasan yang kita telah sebut pada keterangan ayat yang keempat surah Ad-Dukhan. Okey. Jadi kita mula tadi pukul 10.40. Okey. Tadi kita tadi mula pukul berapa? 10.45, 10.45 dah dekat 1 jam. Okey, kita dah dekat 1 jam. Okey, tuan-tuan boleh ikuti lagi? Boleh. Tak lagi tak? Boleh, boleh. Boleh kan? Okey. Okey, sekarang kita teruskan lagi. Okey, jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan lagi, maksudnya berdasarkan setakat ni, setakat jam 11.55 ni, kita telah mengetahui, rupanya perkataan malam Al-Qadar tu adalah malam yang apa? Malam yang mulia dan malam yang agung. Malam Al-Qadar tu adalah malam yang sesak dan sempit dengan para malaikat. Malam Al-Qadar tu adalah malam perincian takdir hamba untuk tempoh 1 tahun. Hebat tak malam tu? Hebat. Bukan sekadar kita tahu 4 ni je. Bukan kita tahu sekadar 4 ni saja lebih baik pada 1000 bulan. Tapi malam tu dikaitkan juga dengan malaikat, dikaitkan dengan takdir. Maknanya rukun iman tak? Malam tu. Malam tu kaitan dengan rukun iman lah.
beriman dengan kitab, turunnya Quran, ada pasal beriman dengan malaikat, kerana malaikat tu turun, beriman dengan apa? Qada dan qadar, tentang takdir. Hebat malam Al-Qadar. Malam tu yang dicari-cari oleh para ulama. Daripada dulu mereka mencari-cari. Rupa-rupanya, malam Al-Qadar tu malam yang kita sebutkan 3 perkara ni. Okey. Apa yang kita pelajari, kita boleh tengok ringkasan dia dekat muka surat. Sekejap ya. Dia ringkasan dia. Okay, nampak tak muka surat nombor 28? Kita kecilkan sikit. Okey. Nampak kan dia punya ni. Saya buat ni secara ringkas je lah. Agar harap boleh faham. Okey, kita ulang balik. Apa itu malam Al-Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Okey, kita kata Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung. Kenapa ia merupakan malam yang agung? Kita sebut, pertama sebab dia turun Quran lah, kita tak nafikan. Bukti dia apa? Malam tu malam yang agung. Lebih baik, yang bukti dia pertama, Allah datangkan dalam bentuk persoalan. Ayat yang kedua. Lepas tu ayat ketiga Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Apa itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan keberkatan. Kenapa kita kata berkat? Sebab tadi kan kita gunakan surah Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Okey, apa bukti malam tu malam yang berkat? Sebab turunnya Al-Quran. Kenapa turun Quran dikaitkan dengan malam yang berkat? Kerana Quran itu sendiri memang Allah Ta'ala kata apa? Mubarakah. 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 Mubarakatul. Berkat. Okey. Lepas tu malam Al-Qadar tu malam yang apa? Malam Al-Qadar tu adalah malam yang sempit. Sempit kenapa? Kerana pada malam itu turunnya Jibril dan para malaikat yang lain. Okey, malam tu kenapa jadi sempit? Kerana kita juga tak dapat jawapan pasti, jawapan muktamad malam yang mana satu. Okey, jawapan ni saya dah tiada jawapan pasti ni bukan berdasarkan dalil mana-mana tapi hanyalah pendapat para ulama. Okey, malam Al-Qadar tu malam yang apa? Malam Al-Qadar tu malam yang dikaitkan dengan perincian takdir kita. Kenapa dengan takdir? Takdir kita diperinci. Okey, tapi kita tak bincang lagi. Satu lagi ciri malam Al-Qadar. Okey, malam Al-Qadar tu malam yang apa? Malam Al-Qadar tu adalah malam yang sejahtera. Sejahtera kat mana? Dekat ayat terakhir. Salamun. Okey, jadi kita pergi terus kepada ayat yang kelima. Salamun dulu. Nanti saya akan pergi pada ayat ke ayat ya. Tak boleh sepuluh. Okey. Ya, ada soalan kan tu? Saya nak tanya pasal takdir yang Allah perincikan tu. Maknanya sebelum kita lahir, takdir kita memang telah ditetapkan oleh Allah dan berada di Lauh Mahfuz. Hanya Allah yang tahu, yang itu malaikat tak tahu lagi kan? Ya, ya. Pada malam Al-Qadar tu, takdir kita untuk 1 tahun tu diperincikan kepada malaikat yang dibawa turun tu, turun ke dunia, turun ke mana? Kemudian maknanya kalau dalam tempoh 1 tahun tu, sama ada takdir tu baik atau buruk pada kita tu, semua tu atas hikmah Allah, dan sebenarnya Allah akan bagi kat kita rasa redha. Bagi orang yang mendapat malam Al-Qadar tu, dia akan boleh dapat redha ke? Maknanya kalau kita dapat takdir yang bagi kita tidak baik, tapi di sisi Allah itu memang semua ada hikmah. Jadinya kita boleh terima lah nanti, maksudnya kita tak mengungut ke apa, kita dapat macam tu ke? Apa bungut tu apa maksudnya? Maksudnya macam setengah orang dia tak boleh terima kalau ada dapat musibah atau apa-apa dia nanti kan. Tapi bagi orang yang dapat malam Al-Qadar ni, adakah Allah akan bagi dekat dia satu kemuliaan sebagaimana mulianya malam Al-Qadar tu? Bagi seseorang yang dapat malam Al-Qadar tu, maknanya dia dapat musibah atau apa yang Allah bagi, dia tak terima dengan redha. Macam tu. Yang tu yang itu saya wallahu taala alam.
Kan sebab Allah kata sebab semua tu dalam hikmah Allah. Jadi kalau kita dapat malam al-qadar tu mungkinkah kita dipelihara tempoh dalam sepanjang 1 tahun tu. Kita dipelihara walaupun dapat musibah tapi kita tetap boleh terima. Yang ulasan seperti itu maksudnya adakah kita mendapat malam al-qadar itu, maksudnya siapa yang hidupkan malam al-qadar tu maksudnya dia akan jadi baik bagi tempoh 1 tahun tu. Macam tu ke Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada ulasan seperti itu, tetapi yang boleh kita katakan malam al-qadar itu bukan sahaja nak dikaitkan dengan amalan-amalan pada al-qadar tu saja, tapi pada malam tu diperincikan adakah mempunyai perkaitan dengan orang yang dapat malam al-qadar itu dikaitkan dengan takdir tadi. Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya setakat ni tak jumpa lagi ulasan para ulama mengatakan tanda dia akan jadi baik dalam tempoh 1 tahun tu dia dapat hidupkan malam al-qadar. Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya tidak ada ilmu dalam bab tu. Tak, kalau siapa-siapa ada jumpa ulasan seperti tu, dia boleh tolong kemukakan. Ya, dia tolong kemukakan. Okey. Kita nak pergi kepada ayat kelima terus. Nanti insya-Allah saya akan masuk kepada ayat berayat. Kali saya nak kupas tentang al-qadar dulu. Ya, sebab perkataan al-qadar diulang 3 kali, jadi kita nak kupas al-qadar dulu, lepas tu baru kita masuk balik kepada tadabbur ayat berayat. Okey. Dah tak susah dah waktu kita masuk pada ayat berayat. Okey, kita tengok malam al-qadar, ciri yang kelima pada ayat yang kelima. Allah terang-terang sebut malam tu apa? Salamun hiya. Allah kata sejahteralah ia. Maksudnya sejahteralah malam itu. Jadi ciri kelima malam al-qadar adalah sejahtera. Maksudnya malam yang paling sejahtera. Malam apa? Malam al-qadar. Tapi malam tu dia akan tamat apabila terbit fajar. Ni kita telah kupas terbit fajar, tapi nanti kita akan ulang semula. Kita nak dapat ciri salamun. Okey, isunya apa maksud malam tu merupakan malam yang sejahtera? Apa maksud sejahtera dekat situ? Okey, lihat dalam kotak ni. Okey, ini adalah ringkasan dia. So kalau nak baca penjelasan dia dekat bawah lah bentuk ayat dia. Okey, ringkasan dia. Okey, para ulama berbeza pandangan dalam menentukan apa maksud sejahtera pada malam tu. Salamun tu apa? Tapi kita memang boleh katakan malam al-qadar tu adalah malam yang sangat sejahtera. Cuma kita nak perincikan sejahtera tu apa? Okay. Pertama, para ulama mengatakan sejahtera dekat situ, salamun dekat situ sebenarnya adalah ucapan salam daripada malaikat. Sebab salamun tu kan ucapan salam. Kita kan apabila kita beri ucapan salam kan kita doakan kesejahteraan, assalamualaikum. Jadi kalau ikut pendapat pertama kata sejahtera malam itu merujuk kepada ucapan doa daripada malaikat kepada manusia dengan ucapan salam. Sebab memberi salam ni adalah doa bagi kesejahteraan. Okey. Makna kedua kata sejahtera dekat situ tiada gangguan syaitan pada malam tu. Sangat sejahtera daripada gangguan syaitan. Yang ketiga, malam tu tiada penyakit yang diturunkan. Maksudnya sejahtera dekat sini merujuk kepada kesihatan, keselamatan. Okay, tidak ada penyakit diturunkan pada malam itu. Okey, jadi ketiga-tiga perkara ini kita lihat dari mana keterangannya. Okey, yang pertama dalam kitab Adwa'ul Bayan, Asy-Syanqiti mengatakan, Asy-Syanqiti pun bukan dia kata, tetapi ada ulama kata kalimah salamun ni maksudnya adalah para malaikat memberikan salam kepada setiap orang yang beriman yang mereka jumpa.
Maksud dia yang mereka jumpa. Itu maksud pertama. Okay, yang kedua, yang kedua ni saya saya tak masukkan kat sini. Dia boleh jadi 4 ni. Setiap perintah di dalamnya terdapat kesejahteraan sehingga seseorang tidak akan ditimpa keburukan. Ni boleh kita kaitkan dengan persoalan yang ditanya tadi itulah. Maksudnya sejahteranya malam tu, maksudnya apa saja takdir yang Allah tentukan kepada kita kan dia mengandungi hikmah. Sebenarnya bukan untuk keburukan kita pun sebenarnya, tapi adalah untuk kebaikan kita. Kita je mungkin yang salah anggap bahawa takdir kita itu adalah macam kita kata, kenapa dia mati dulu pada kita? Kita kata itu kan takdir Allah, telah Allah perincikan pada malam Al-Qadar. Tapi kenapa dia mati? Bagi fikiran kita, kita ingat mati dia dulu tu, matinya orang itu macam benda buruk pada kita. Sebenarnya tak. Mati orang itu ada banyak kebaikan. Jadi, itu masuk salam. Jadi salam pertama, seperti mana Asy-Syinqiti kata, malaikat memberi salam kepada siapa yang dijumpa. Ada yang kata setiap perintah di dalamnya terdapat kesejahteraan. Ini kita kait dengan takdir tadi. Okay. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, dia menukilkan kata-kata Imam Mujahid seorang tabi'in ini mengatakan sejahtera malam tu apa? Maksud dia aman. Aman tu apa? Pada malam tu syaitan tidak dapat melakukan kejahatan atau membuat gangguan. Ini yang kita katakan perkara yang kedua. Okay. Jadi yang kemudian dalam kata-kata Imam Mujahid yang lain, dia kata pada malam itu syaitan tidak dilepaskan dan tidak ada penyakit yang bercangkit. Ini yang ketiga tadi. Daripada tiga pendapat ni, dua pendapat ni, kalau salam daripada malaikat ni tidak berdasarkan kepada mana-mana dalil yang jelas lah. Kalau yang malaikat bagi salam, tetapi dari sudut ayat boleh jadi, tapi kita kata boleh jadi tu maksudnya kemungkinan pentafsiran ayat tu. Sebabkan ayat nombor 4 kan Allah kata malaikat turun dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka untuk melakukan suatu urusan. Urusan apa? Memberi salam. Kalau baca ayat macam tu. Urusan apa? Min kulli amr salamun. Maksudnya mereka mengaturkan urusan antaranya apa? Mendoakan kesejahteraan dengan memberi salam. Boleh jadi juga ayat seperti itu. Yang tidak ada gangguan syaitan ni kita sedia maklum bahawa Ramadan merupakan bulan masuk dia awal Ramadan saja. Kalau kita baca hadis, memang syaitan-syaitan ni dia akan dirantai masuk malam Ramadan. Maksudnya kalau besok kita nak puasa, malam tu dah, malam Ramadan tu Allah dah ikat dah syaitan-syaitan di rantai. Boleh jadi pada penerangan yang kedua ni tidak ada penyakit yang diturunkan pun boleh jadi betul. Sebab apa? Sebab kalau kita baca hadis yang kita kena tutup bekas-bekas makanan, bekas-bekas minuman pada setiap waktu malam. Kalau kita baca dalam hadis yang sahih, Nabi minta kita kalau kita nak makan lagi makanan minuman, tutup bekas makanan tu dengan baca bismillah. Tutup dengan apa saja. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW tidak dapat dipastikan malam yang mana Allah nak turunkan wabak. Nabi sebut dalam hadis macam tu. Takut nanti kalau bekas minuman kita yang kita nak minum air tu masih ada, tapi kita tak tutup, takut malam itu turun wabak masuk dalam air itu. Jadilah kita penyakit. Itu Nabi sebut. Cuma Nabi tak dapat pastikan malam yang mana. Cuma Nabi bimbang takut malam waktu kita tak tutup makanan tu, waktu itulah malam tu wabak turun. Jadi ada, boleh kita kaitkan juga dengan malam Al-Qadar merupakan malam yang tidak ada penyakit yang Allah akan turunkan. Maksudnya selamat daripada penyakit yang Allah nak
datang. Wallahu ta'ala alam. Tetapi puan ya, ketiga-tiga maklumat ni tidak ada penerangan yang jelas. Okey, daripada ayat Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau kita rujuk dekat sini, kesimpulan dia macam nilah. Dia akan jadi macam nilah. Kotak dia tadi tu. Macam. Yang inilah yang kita sebutkan sekejap. Sekejap. Yang ni lah. Ya, dekat sini dikasan dia. Daripada ulasan tu. Jadi tadi kita dah bincang apa? Kita kata yang kelima, malam Al-Qadar tu adalah malam yang sejahtera. Sebab apa? Kita ambil 3 pendapat tadi. Tiada gangguan syaitan, dapat ucapan salam daripada para malaikat, dari penyakit yang diturunkan. Wallahu ta'ala alam. Allah saja yang mengetahui kesejahteraan yang sebenar-benarnya pada malam itu. Salamun. Adakah sejahtera itu merujuk kepada takdir yang Allah perincikan ataupun nak merujuk kepada kesihatan tubuh badan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okay, ataupun nak merujuk kepada malam tu senang nak buat ibadat. Sebab apa? Sebab syaitan tidak mengganggu. Okey. Jadi kita dah habis kelima penerangan apa itu malam Al-Qadar. Kita menggunakan kaedah. Pertama, kita menggunakan kaedah ayat-ayat lain dalam surah lain yang ada menggunakan perkataan qadar. Kaedah yang kedua, kita pakai surah Al-Qadar itu sendiri yang mentafsirkan antara satu perkara kepada satu perkara. Okay. Jadi, kita nak teruskan dengan perbincangan yang berikutnya. Okay. Sebelum tu, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Sebelum kita nak lanjutkan dengan nak bincang pula. Saya nak pergi kepada ayat by ayat. Ayat by ayat ni dia pendek je sebab kita dah lalu. Okey. Kalau tidak ada jelas apa yang diterangkan, okey. Jadi kita nak pergi kepada ayat by ayat. Okey, untuk ayat pertama saya rasa saya dah terangkan, saya tak perlu ulas lagi. Ayat pertama ni ada persoalan tak nak tanya tentang ayat pertama? Kita telah terangkan kenapa Allah guna inna, ya. Lepas tu kenapa Allah gunakan Quran tu sebutnya tak sebut kalimah Al-Quran, telah kita jelaskan pada sini pertama. Okey, kemudian ayat pertama kita telah terangkan, jadi saya tak perlu nak terangkan semula. Okey, kita pergi kepada ayat kedua. Okey. Ayat yang kedua. Okey, ini ayat kedua, muka surat nombor 12. Okey, ayat kedua ni tentang persoalan wama adraka ma lailatul qadar pun telah pun saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Cuma kalau tuan-tuan perasan dekat perkataan al-qadar, kenapa Allah guna ada alif lam? Al-qadar. Sedangkan ayat-ayat lain dalam Quran yang ada guna perkataan qadar tak ada pun alif lam. Kenapa Allah guna al-qadar, Allah guna alif lam di depannya. Tapi pada surah Al-An'am, pada surah At-Talaq Allah tak gunakan al, tapi Allah guna qadar terus. Kenapa Allah guna al dekat sini menunjukkan kepada pengkhususan. Sebab dia alif lam ma'rifah. Dia dipanggil kata nama khas, menunjukkan tiada malam yang semulia malam Al-Qadar, malam Al-Qadar itu saja. Okey, itu ayat 2 kita telah jelaskan. Okey, jadi saya tak perlu nak panjangkan. Okey. Kita nak pergi kepada ayat yang ketiga. Okey, ayat ketiga muka surat nombor 21, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, telah pun kita terangkan tadi.
Okey, tentang amalan ni, okay, kita pergi ayat yang keempat. Yang keempat ni saya nak terangkan sikit lagi lanjutan dia. Okey, ayat yang keempat ni, okey, macam mana kita boleh kata ar-ruh dekat sini adalah malaikat? Jangan faham ruh ni ruh orang mati. Ruh itu adalah malaikat. Kenapa? Jawapan dia kerana dekat sini Allah dah sebut para malaikat dan ruh. Jadi ruh dekat sini dia sebut secara khusus berbanding hanya istilah malaikat. Disebut secara khusus ruh. Okey. Ruh tu siapa? Ruh tu Jibril. Okey, cuba tengok dekat nota tu. Saya dah nyatakan apa maksud ruh dekat sini. Okey, tengok dekat tafsir ayat ruh. Okey, ruh, ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa Allah perlu sebut gelaran ruh kepada malaikat pada ayat tu sedangkan dah ada perkataan malaikah? Ini jawapan dia. Allah menyebutkannya secara khusus kerana kemuliaan dan keistimewaannya. Al-malaikat kan Allah sebut secara umum. Ar-ruh disebut secara khusus. Kenapa? Kerana nak memuliakan dan mengistimewakan Jibril. Sebab Jibril kan bawa turun wahyu, khususnya Al-Quranul Karim. Okay. Kalau kita nak rujuk dalam ayat lain yang Allah ada mengguna pakai nak merujuk kepada Jibril, Allah guna ruh. Okay, kita boleh tengok dalam suratul Ma'arij ayat 64, kita akan jumpa perkataan ta'rujul malaikatu warruh. Ruh kat situ adalah Jibril. Dalam surah An-Naba ayat 83 Allah kata yauma yaqumur ruh. Kenapa ada ruh dekat sini merujuk kepada Jibril. Wal malaikatu. Okey. Kemudian kita nak bincang. Kenapa pada malam tu je Jibril ni mereka turun? Malaikat turun. Kenapa ramai sangat turun pada malam tu? Okey, kita bincangkan hikmah dia. Okey, apa hikmahnya turun malaikat dan Jibril pada malam tu? Okey. Turunnya malaikat ke bumi sehingga bumi menjadi sempit sesak pada malam tu menunjukkan malam itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkatan. Maklumat ini saya nukilkan daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata apa? Dia kata ramainya malaikat yang turun pada malam ini kerana banyaknya berkat yang terdapat padanya. Sesungguhnya para malaikat itu turun bersamaan dengan turunnya berkat dan rahmat sebagaimana mereka turun ketika Al-Quran dibacakan. Maksudnya kita kan tahu salah satu rahmat Allah turun ketika bila? Ketika kita membaca Al-Quranul Karim kan? Al-Quran penuh berkat. Siapa yang baca Quran dia dapat berkat, dia faham Quran dapat berkat, dapat kebaikan. Dan kita tahu rahmat Allah turun ketika kita baca. Jadi kata Ibnu Katsir, kenapa malaikat tu turun dekat bumi ramai sesak bumi dengan malaikat? Kerana ada keberkatan pada malam tu dekat muka bumi. Kemudian dia kata apa? Selain itu, para malaikat akan mengiringi halakah-halakah zikir dan meletakkan sayap mereka sebagai bentuk ini. Ibnu Katsir nak menerangkan tentang kenapa para malaikat, sebenarnya tuan-tuan ya, para malaikat ni dia bukan sekadar turun pada malam tu. Pada hari-hari macam hari ni pun malaikat turun juga. Cuma tidak penurunan malaikat, turunnya malaikat tidak seperti malam Al-Qadar tu tidak sebanyak, tidak seramai seperti malam Al-Qadar. Macam sekarang ada juga malaikat turun yang bawa turun hujan ke, yang bawa turun rezeki ke, kita dah belajar dah tajuk malaikat tu. Seperti mana kalau ada majlis zikir, malaikat akan turun. Lepas tu dia naiklah. Kenapa? Dia letakkan sayap dia nak menandakan penghormatan, kemuliaan orang yang menuntut ilmu tu. Okay, kita tengok ulasan kedua. Apa kata Dr. Wahbah?
Dr. Muhammad Zuhaili Taksir Al-Munir, beliau mengatakan di antara manfaat turunnya para malaikat adalah mereka melihat pelbagai jenis ibadah yang belum pernah mereka lihat. Mereka juga mendengar suara penyesalan para ahli maksiat yang lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbih. Ini adalah penjelasan Dr. Wahbah. Maksudnya kan pada malam qadar kan malam yang berkat, orang mudahnya nak buat amal, tetap kan, maka orang akan doa betul-betul. Maksudnya cara ibadat orang pada malam tu tak sama dengan malam-malam yang sebelumnya. Sebab tu kalau kita belajar, kalau kita belajar ayat Quran kan, kita tahu amal kita ni semua naik ke langit tau. Naik ke langit. Langit ni tahu amal kita naik, langit ni tahu kita mati, langit ni tahu rezeki turun, bumi ni tahu. Jadi pada malam Al-Qadar tu ibadat yang dibuat tak sama macam ibadat-ibadat yang lain. Oleh kerana itulah berbezanya bumi pada malam itu menyebabkan turunnya para malaikat. Okey. Apa makna dengan izin Tuhan mereka? Kenapa para malaikat dan Jibril akan turun dengan izin Tuhan mereka? Sedangkan malam tu kan malam yang mulia, bila mereka turun? Okey, apa maksud dengan izin Tuhan mereka? Kata Al-Imam Qurtubi, mereka turun dengan perintah Allah. Maksudnya Allah yang perintah untuk mereka turun satu grup, turun satu grup, turun satu grup. Ramai malaikat ni turun. Jadi mereka turun sepanjang bila mereka turun, kita baca pada ayat 65 sampai terbit fajar sajalah. Lepas terbit fajar, mereka akan naik semula ke langit. Okey, so kita masuk ayat 65. Okey, ayat 65 ni sejahtera malam itu telah kita terangkan hingga terbit fajar. Kenapa sebut terbit fajar? Terbit fajar menunjukkan penamatnya penghabisan malam Al-Qadar. Kita tengok ulasan dia dekat sini. Ini telah kita terangkan tadi. Okey, apa maksud hingga terbit fajar? Okey, iaitu para malaikat turun pada malam tersebut hingga terbitnya fajar. Jika fajar telah terbit, maka selesailah waktu malam Al-Qadar itu. Subuh je habis. Maksudnya kalau kita insya-Allah minggu depan siri akhir surah Al-Qadar, kita akan belajar bila malam Al-Qadar itu sebenar. Kita akan bincangkan. Tapi kalau kita contoh kan, contoh kita ambil kita ambil 10 malam terakhir malam Qadar kan, contoh kita pun buat kiraan. Malam ke-21. Naik je pagi malam kedua, subuh je, kita dah tahu dah. Naik dah malaikat. Contoh kan, kalau malaikat datang pada malam tu. Subuh saja, habislah malam Qadar. Subuh saja, habislah malam Qadar. Tapi bukan kita kata tiap-tiap hari, tapi apabila terbit subuh ni kita akan rasa macam, ya Allah, dapat ke aku malam Qadar tadi, malam tadi. Sebab apabila subuh je, kita tahu dah, habis malam Qadar. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, kan ibadat kita tak banyak, apabila subuh ni sepatutnya kita terasa tu di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kita bimbang subuh kita tu adalah subuh, malam tadi tu adalah Al-Qadar. Sebab subuh tu habis malam Al-Qadar. Naik para malaikat dan Jibril. Jadi kalau masuk subuh je, malam 21 subuh, kita rasa macam, ya Allah, kalau kita faham ayat ni menunjukkan apabila subuh je malam Al-Qadar tadi. Kalau malam tadi Al-Qadar, habis malam Al-Qadar. Sebab malam tu hanya Lailatun, satu malam. Kalau dia banyak malam tak apa, ni hanya satu malam. Jadi malam yang keberapa itu kita akan bincangkan insya-Allah pada minggu hadapan. Hari Rabu juga. Cuma kita akan buat lebih awal. Kita tak boleh 10.45. Okay, nanti saya keluarkan jadual. Mungkin kita akan mula pukul Rabu 9 pagi ke 11.30 ke. Saya akan maklumkan nanti. Sebab minggu depan siri akhir kita nak bincang sampai perbincangan malam Al-Qadar. Nanti saya akan cuba bagi nota tambahan lagi. Tapi dah cukup dah nota ni. Tapi saya akan bagi nota pendapat ulama tentang malam Al-Qadar lagi, insya-Allah. Okey. Jelas ya tuan-puan? Okey. Jadi kita habis penerangan ayat, baru kita nak masuk kepada
perbincangan. Bilakah malam Al-Qadar itu berlaku? Okey, dia buka kalau ada persoalan, pertanyaan. Jadi kita akan bincang minggu depan ya, perbincangan malam Al-Qadar itu berlaku bila. Okey, ada persoalan yang nak dikemukakan, ada apa-apa tambahan, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada. Ada. Tak ada. Okey. Kita habiskan dah, habislah. Okey, tuan-tuan dan puan, saya minta kalau boleh tolong kirakan dulu berapakah patah perkataan dalam suratul Qadar. Kita kira ada berapa. Inna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Ni. Nanti buat kira macam ni, tuliskan nombor 1, 2, pecahkan. Ini patah perkataan dia. Ni patah perkataan ke-30. 30 tau. 5 ayat tapi ada 30. 30 hari kot. Ke macam mana? Nanti kita bincangkan minggu depan. Tapi tolong buat dulu yang ni. Inna anzalnahu fi lailatin 4 al-qadar 5. Okey. Dah buatkan. Pisah-pisahkan dia. Okey. Ni kita akan bincang dari sudut patah perkataan ni. Seperti mana yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Minggu depan kita akan bincangkan. Okey. Tolong buatkan dulu nombor ni, senang nanti nak ikat. Ni 29 hatta 28 hia 27 salamun 26. Okey. Jelas? Okay. InsyaAllah. Okey. Jadi kalau tiada soalan apa-apa, saya berhenti pada saat ni. Kita pun dah dekat 1 jam 1 jam lebih juga kan. 1 jam 45 minit rasanya. Dekat 1 jam 45 minit. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Jelas apa yang saya sampaikan sepanjang hari ini dan juga pada minggu lepas? Okey, kalau tiada, kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita tidak terhingga kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Berjaya juga kita dapat mengikuti perbincangan tentang tadabbur suratul Qadar ini. InsyaAllah pada minggu depan kita masuk kepada siri 3 dan siri akhir yang mana kita akan berbincangkan tentang bilakah malam Al-Qadar yang dikaji oleh para ulama hadis, para fuqaha dan sebagainya. Anjuran majlis ilmu kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan, sebenarnya adalah asalnya jadualnya hari Khamis petang, 2:30 petang. Tetapi saya tidak dapat jalankan pada sesi petang, jadi saya pindah ke hari Rabu. Okey. Program kita, majlis ilmu kita pada pagi ini adalah anjuran daripada Raudhah Zandra. Okey. Raudhah Zandra sama suami dan keluarga yang menganjurkan majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi kita sebagai tanda syukur kepada Allah dengan kita berterima kasih kepada manusia. Itu kita berterima kasih dengan doa yang kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada Sandra sekeluarga atas pengajian majlis ilmu kita pada pagi ini.
Kita doakan semoga penganjur kita diberikan kelapangan dada oleh Allah selalu, dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang bermanfaat, dipanjangkan umur dengan kebaikan, dipermudahkan urusan. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan, saya ucapkan jazakumullahu khaira. Saya doakan kita semua diberikan keberkatan oleh Allah. Kita sampaikan ilmu yang kita pelajari ini kepada orang lain. Kita ajak lagi orang lain untuk mengikuti majlis ilmu kita. Jadi sebarang salah silap saya mohon ampun dan maaf. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Ilal ladzina amanu, melainkan orang yang telah beriman, wa 'amilus salihat, dan dia mengerjakan amal-amal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.